Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video saya menjelaskan buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Kita sekarang masuk ke soalan yang ke-17 yang ini bolehkah kerja mungkar disandarkan kepada takdir Allah. Seorang rakan saya memilih kehidupan malam yang dipenuhi kemungkaran dan seolah-olah pilihannya itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita pernah jumpa kes-kes di mana seseorang itu kehidupannya itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, ataupun seseorang itu memilih untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama lalu menjadi pula. Maka dalam kes sebegini, apakah kita hendak menyalahkan takdir atau menyalahkan orang yang memilih melakukan perbuatan mungkar tersebut? Baik, jawapannya, kerja mungkar tidak boleh disandarkan kepada takdir Allah kerana yang memilih untuk melakukannya ialah orang itu sendiri. Setiap manusia memiliki akal dan pengetahuan sehingga dia tahu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang makruf dan apa yang mungkar. Berdasarkan akal dan pengetahuan ini, dialah yang pada awalnya memilih untuk melakukan kerja mungkar tanpa dia mengetahui sama ada pilihannya itu sesuai atau tidak dengan kehendak Allah. Jadi ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelum ini, yang ini apakah manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Lalu apabila dia memilih untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, memilih untuk melakukan sesuatu kemungkaran, lalu kemudian kemungkaran itu selari pula dengan kehendak Allah, maka inilah yang saya maksudkan dalam penjelasan di sini ya. Jadi sangat penting video ini adalah bersiri. Bagi sesiapa yang baru saja menonton video ini, sangat-sangat diminta untuk menonton daripada siri yang awal. Baik, seterusnya apabila pilihannya itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah bererti ia sesuai dengan kehendak yang disukai oleh Allah. Kehendak Allah ada yang disukainya dan ada yang dibencinya. Dan ini telah kita bincang sebelum ini. Yang ini yang dimasukkan sebagai kehendak al-kauniyah. Sementara kerja mungkar termasuk dalam kehendak Allah yang dibencinya. Okey, sebagai contoh, ayuh kita lihat ayat berikut di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Okey, yang bermaksud ayat ini surah Az-Zumar ya, surah yang ke-39 ayat yang ke-7. Maksudnya kalaulah kamu kafir, kalaulah kamu pilih untuk kafir, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajatkan kamu dan dia tidak redha hamba-hambanya berkeadaan kafir. Dan jika kamu bersyukur, dia meredainya bagi kamu. Kekafiran adalah satu bentuk kemungkaran. Kita dah bincang kemungkaran kan. Dia nak pergi mencuri ke, dia nak pergi berjudi ke, dia nak buat perkara-perkara yang lain. Tapi kemungkaran yang paling teruk ialah seseorang itu kafir ataupun dia menyekutukan Allah. Kan? Dia mensyirikkan Allah. Ya? Jadi ini adalah satu bentuk kemungkaran dan ia termasuk dalam kehendak Allah yang dibencinya. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maksudnya tadi, dia tidak redha hamba-hambanya berkeadaan kafir. Sebagaimana Allah tidak meredainya, kita juga tidak dituntut untuk meredainya. Tidak ada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk meredai kerja mungkar. Malah yang ada ialah sebaliknya, iaitu kita membenci kemungkaran dan berusaha melarangnya sama ada ke atas diri sendiri atau orang lain. Salah satu dalilnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 110 surah Ali Imran, surah yang ketiga ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah manusia. Kenapa kita ni umat yang terbaik? Apakah yang menyebabkan kita ni mendapat ciri-ciri umat yang terbaik? Kerana
Sebagaimana sambungan ayat, kita menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang daripada segala kemungkaran serta kamu pula beriman kepada Allah. Ingat, beriman kepada Allah saja tak cukup, tetapi kena ada amal ma'ruf dan nahi mungkar. Sekarang ini ramai yang beriman kepada Allah, tetapi yang amal ma'ruf nahi mungkar itu slow sikit ataupun hampir-hampir ada yang tak buat, ya. Oleh itu, apabila seseorang itu memilih kerja mungkar dan ia seolah-olah dipermudahkan oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki beberapa hikmah dan kebaikan di sebaliknya, ya. Jadi ingat, ya, kita manusia yang memilih nak buat benda baik, nak buat benda salah, nak buat benda yang selari dengan syariat Islam atau nak buat benda yang dilarang oleh syariat Islam, nak buat yang ma'ruf ataupun nak buat yang mungkar. Kadang-kala seseorang itu memilih untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam dan ia dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam, kenapa ni? Dia nak mencuri, tengok-tengok menjadi. Berjaya mencuri. Jadi dia yang memilih untuk mencuri, lalu pilihannya itu dipermudahkan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bagi yang tak faham, ini adalah video bersiri. Jadi yang saya sedang jelaskan di sini, asas-asasnya telah saya jelaskan dalam bab-bab sebelum ini ataupun soalan-soalan sebelum ini. Jadi apabila seseorang itu memilih untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syarak, perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam ataupun seperti yang saya tulis di sini, kerja mungkar. Kenapa ya Allah mempermudahkannya? Kenapa ya Allah menjadikannya senang je dia buat kerja mungkar tu? Okey, ada beberapa hikmah di sebaliknya, ya. Antaranya yang pertama, Allah ingin menguji hamba-Nya sejauh mana dia berusaha untuk melawan nafsu dari melakukan kerja mungkar itu. Dia pilih, padahal deep down inside dia tahu benda tu salah. Jadi Allah nak tengok sejauh mana dia berusaha untuk melawan nafsunya itu daripada melakukan kerja mungkar tersebut. Kedua, Allah ingin menampakkan kepada para hamba-Nya bahawa sekalipun mereka melakukan kerja mungkar, Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. Oleh kerana itu, kita dapati orang yang melakukan kerja mungkar tetap hidup sehat dan bagus. Demikianlah luasnya rahmat Allah sehingga ia turut meliputi orang yang melakukan kerja mungkar. Macam tadi kita baca ayat kan tentang orang yang memilih untuk hidup kafir. Tapi kehidupan mereka tetap baik juga sebab rahmat Allah ni tetap meliputi semuanya, termasuk mereka yang memilih untuk melakukan kerja mungkar, ya. Jadi bila seseorang tu renung, dia akan fikir, aku ni buat benda-benda yang salah pun Allah Subhanahu Taala tetap merahmati aku dengan kehidupan yang baik, dengan kesihatan yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Okey, yang ketiga, Allah ingin menunjukkan sifat pemaafnya bahawa sebesar mana sekalipun kerja mungkar seseorang, Allah tetap bersedia untuk mengampuninya dan menerima taubatnya. Termasuklah jika kerja mungkar itu ialah mensyirikkannya, apa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala apabila seseorang itu mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia pernah melakukan syirik, lalu dia sedar itu salah, lalu dia pun meminta maaf, lalu dia pun bertaubat, maka itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila dia buat syirik lalu mati, itulah yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja-kerja mungkar tu Allah biarkan ia berlaku disebabkan oleh pilihan seseorang supaya Allah dapat menunjukkan sifat pemaafnya, yang ini besar mana pun, banyak mana pun kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, apabila dia hendak berhenti, hendak bertaubat dan memohon keampunan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan menerima taubatnya, tetap akan mengampuninya. Okey, yang keempat, Allah ingin menguji hamba-hambanya yang lain. Apakah sikap mereka terhadap orang yang melakukan kerja mungkar? Adakah mereka merasa hebat dan suci terhadap diri sendiri yang tidak melakukan kerja mungkar, atau mereka berusaha untuk melarang kemungkaran tersebut dan menasihati pelakunya? Okay, sebab bila seseorang itu melakukan kemungkaran, ia bukan sahaja ujian atas diri orang tu, tetapi kepada orang di sekelilingnya. Apakah tindakan mereka? Contoh yang beberapa kali saya pernah sebut, kita kerja di pejabat. Ada rakan pejabat yang kita tahu dia tak solat. Bukan sekadar bersangka-sangka, tapi kita dah kerja dengan dia 5 tahun, 10 tahun, kita tahu dia tak solat. Kita solat, kita pergi surau solat. Waktu pejabat kalau Zuhur, Asar, kalau yang sampai kerja malam tu Maghrib ke kan.
Dan kita tahu dia tak solat, tapi kita tak pernah tegur dia pun. Jadi kita nampak seseorang itu melakukan kerja mungkar, yang ini tidak solat fardu, dan kita biarkannya begitu saja. Contoh lain, okey, kita maklum tentang beberapa agamawan, bukan ramai, beberapa agamawan yang apabila menyampaikan agama, menyampaikan perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang khurafat, perkara-perkara yang bid'ah. Bila membacakan ayat Quran, memberikan tafsiran yang salah. Membacakan hadis, hadis yang palsu tidak dikatakan palsu. Hadis yang dhaif tidak dikatakan dhaif, disampaikan begitu sahaja. Sehingga orang awam yang mendengar menyangka ia adalah hadis sahih. Sebab yang cakap ustaz tu menipu kan. Dan kesalahan-kesalahan agama yang lain. Okay? Yang buat ni, kita kata tak mungkin 10-20 orang lah kot. Tetapi ramai agamawan lain di Malaysia ni yang ada ilmu, yang ada pengetahuan, yang mengetahui kesalahan itu, tapi mereka diam saja. Tak kisah, tak buat apa. Ya, seolah-olah mereka ni ada ilmu, tetapi ilmunya tu, okeylah, bila aku ada kuliah, aku ajarlah, tapi orang lain buat salah, biarlah. Kan? So, ini kalau kita renung-renung, okay, Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan, ataupun maaf, adanya orang-orang agama yang menyampaikan ilmu agama yang salah, baik dari sudut tafsiran Al-Qurannya ke, hadisnya ke, penjelasan hukum ke, penjelasan ulama ke, mereka sampaikan yang salah. Dan adanya orang-orang agama lain yang tahu kesalahan tersebut, tapi mereka diam sahaja kan. So, ini sebenarnya ujian kepada mereka juga. Okay? Jadi, sesuatu yang sangat dikesali, banyak sebab di Malaysia ni sangat banyak orang yang ada pendidikan agama, baik yang belajar di Malaysia, baik yang belajar di luar negara, baik yang degree, yang master, yang PhD, tetapi apa orang kita kata apa? Kubur akulah, kubur dia. Mereka tak kisah pun untuk membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang agama lain. Perasan tak? Kan? Jadi tinggallah pilot yang kena buat video react, membetulkan kesalahan tersebut. Saya ke, Ustaz Syihabuddin ke, yang membuat video-video react untuk membetulkannya. Demikian juga beberapa tokoh yang lainnya seperti Ustaz Dr. Rozaimi ke, Ustaz Dr. Maza ke, yang perlu membetulkan dan menegur perkara-perkara ini. Jadi yang menegur tu sikit saja. Yang lain tu belajar tinggi-tinggi, tapi masing-masing hal masing-masing saja kan. Jadi amar makruf nahi mungkar dari aspek ilmu. Jadi kemungkaran yang berlaku dalam bidang ilmu, mereka tahu sebab mereka ni ahli ilmu, tetapi mereka diam sahaja. Baik, kita sambung. Oleh itu, apabila seseorang itu memilih untuk melakukan kerja mungkar, umpama berkelakuan seperti jantina yang berbeza, dia yang pilih yang jadi jantina yang berbeza, minum arak, zina, menipu, derhaka ibu bapa, tidak amanah dan pelbagai lagi, dialah yang memilih untuk melakukannya. Asalnya dia yang pilih. Apabila dia mendapati ia dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah bererti ia disukai atau diredai oleh Allah. Sebaliknya Allah membenci kemungkaran itu dan menghendaki dia menterjemahkannya kepada menahan diri, bertaubat, mensyukuri rahmat Allah yang tetap berterusan ke atasnya dan beralih kepada amal-amal yang ma'ruf. Jadi ringkasnya kepada soalan yang awal tadi, apabila seseorang memilih untuk melakukan kerja mungkar, apakah itu kesalahan itu pada dirinya ataupun pada takdir Allah? Ianya adalah pada dirinya kerana dia yang pada awalnya memilih untuk melakukan kerja mungkar tersebut. Baik, demikian penjelasan bagi soalan yang ke-17. Kita jumpa insya-Allah soalan ke-18 tentang apakah sebutan masya-Allah memiliki kaitan dengan qadar dan qada. Sementara itu saya tinggalkan para penonton yang dirahmati Allah sekalian dengan pemandangan berlepas dari landasan 32 kanan KLIA dalam penerbangan saya menuju ke London Heathrow. Ketika berlepas, berat pesawat 272 tan dengan kelajuan ketika berlepas kira-kira 320 km sejam ya. Jadi pemandangan pada waktu malam, sila nikmatinya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Left runway clear.
runway 3 to right, clear for takeoff. Good day. Runway 3 to right, clear for takeoff. Hey, take off.